Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Intan Izzati binti Asmi. Okay, I will share 5 ways Starbucks sustain their organizational culture. First is leadership. Leaders play a role in creating and changing an organizational culture. This is because the leaders have the power to influence every employee under him. Example, Starbucks Corporation has a self-leadership approach which characterizes the cultural behavior of corporate organizational among leaders, including corporate leaders and team leaders. In this approach, leaders, managers, and supervisors emphasize support to subordinate employees to ensure that every employee grows within the company. Pertama sekali adalah kepimpinan. Pemimpin peranannya adalah untuk mencipta dan mengubah satu budaya organisasi. Hal ini kerana pemimpin mempunyai kuasa untuk mengubah dan mencipta satu budaya organisasi. Pekerja akan mengikuti setiap tingkah laku yang dilakukan oleh pemimpin. Sebagai contoh, Starbucks Corporation ada pendekatan kepimpinan yang menjelaskan tingkah laku budaya organisasi syarikat di kalangan pemimpin, termasuk pemimpin korporat dan pemimpin pasukan. Pada masa ini, pemimpin, pengurus dan penyelia menegaskan atau menekankan sokongan kepada pekerja bawahan untuk memastikan bahawa setiap pekerja berkembang di dalam satu syarikat. Second is managing the cultural network. The organizational culture study will be an effective and necessary cultural delivery network to strengthen the firm in the value of trust. A good organizational culture will strengthen the relationship between members of the organization. Example, Starbucks also has an organizational culture that supports friendly and welcoming relationships. For example, in company cafes, baristas show a warm and friendly relationship with each other. The corporate cultural features of the company extend to customers who are also warmly and welcome. Kedua adalah menguruskan rangkaian budaya. Penyampaian rangkaian budaya yang efektif amat diperlukan untuk memperkuatkan firma dalam nilai kepercayaan. Sebagai contoh, Starbucks mempunyai budaya organisasi yang menyokong hubungan mesra. Di kafe, barista akan menunjukkan hubungan mesra antara satu sama lain. Budaya ini juga dilakukan kepada setiap pelanggan yang datang. Third is maintain stable workforce. Organizational culture that is embedded in the mind of employees that is too often work with each other. When the workforce can be maintained, an organization will produce the best result. Example, they collaborate as a team to make the order fulfillment process efficient. Thus, the organizational culture of Starbucks Corporation supports efficiency in business process, which contribute to quality of service, positive customer experience and cost effective of business. Yang ketiga adalah mengekalkan tenaga kerja yang stabil. Budaya yang tersemat dalam pemikiran pekerja iaitu supaya sering bekerjasama antara satu sama lain. Apabila tenaga kerja dikekalkan, pekerja akan menghasilkan sesuatu pekerjaan dengan lebih baik. Sebagai contoh, pekerja saling berkolaborasi sebagai satu pasukan, mengumpulkan semua pesanan dengan lebih efisien. Disebabkan itu, Starbucks Corporation menyokong kecekapan dalam proses perniagaan yang menyumbang kepada kualiti perkhidmatan, pengalaman pelanggan dan keberkesanan kos perniagaan. Fourth is socialization. Socialization in the work done by the organizational is in recruiting and selecting. Here shows that new employees need to help to adapt to the prevailing culture. Socialization can help and solve problems faced by employees that show that their new job is different than expected. Example, Starbucks facilitates the sharing of information and positive relationship between employees as well as innovation based on diverse ideas. This cultural facilitation support employee motivation and help minimize turnover. The cultural aspect of this company's organization
also makes customers feel welcome at Starbucks Cafe. Keempat adalah sosialisasi. Pekerja akan merekrut dan memilih dalam satu organisasi. Pekerja baru memerlukan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan budaya yang berlaku atau keadaan sekeliling mereka. Sosialisasi dapat membantu dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pekerja yang berasa bahawa pekerjaan yang dilakukan oleh mereka adalah tidak seperti yang mereka harapkan. Sebagai contoh, Starbucks memberi perkongsian maklumat dan membuat hubungan positif antara pekerja-pekerja dan mendapat idea yang pelbagai. Budaya ini dapat menyokong motivasi pekerja dan membantu meminimumkan perolehan. Budaya yang dimiliki oleh Starbucks membuatkan pelanggan merasa dialu-alukan semasa berada di sana. The last one is selection. The purpose of selection is to identify and hire individuals with the knowledge, skills and abilities to succeed. The results will be significantly influenced by the evaluation of the decision maker or superiors on how well the candidate will fit into an organization and the suitability of the candidate in designated section. Example, the internal cultural situation is reflected through the company's human resource development program and barista interaction with customers. In this approach, leaders, managers and supervisors emphasize support to subordinate employees to ensure that every employee grows within the company. Yang kelima adalah pemilihan. Pemilihan untuk mengenal pasti dan mengubah individu dengan pengetahuan, kemahiran dan kebolehan untuk berjaya. Hasilnya, selepas membuat pemilihan, beberapa calon akan dipilih untuk menyertai organisasi Starbucks. Sebagai contoh, bahagian sumber manusia akan melatih pekerja baharu selama seminggu sebelum diserap masuk secara rasmi ke dalam organisasi Starbucks. Assalamualaikum, my name is Raniza Bidil Rahman. A culture of openness developed as a result. What's mean a culture of openness? Keterbukaan dalam budaya bermaksud terbuka dari segi berkongsi maklumat di mana pekerja tahu apa yang sedang berlaku dan yang paling penting mereka dapat didengari. Ia juga dapat dimaksudkan dengan menjadikan dan mengharapkan keterbukaan itu terhadap cara kerja yang berbeza, gaya yang berbeza, pendapat yang berbeza dan juga cara mereka memberi makna balas terhadap pekerjaan yang berbeza. A knowledge is a friend. Perniagaan ini bergantung kepada individu dalam pelbagai pekerjaan dengan latar belakang, tahap pendidikan, gaya komunikasi, pendapat dan juga masalah yang berbeza. Jadi, setiap pendudukan ini, individu sangat penting dalam kejayaan sesebuah perniagaan. Mengakui perbezaan ini dapat menangani setiap pekerja sebagai bahagian penting dalam pasukan perniagaan bagi membantu untuk memupuk persekitaran kepercayaan di mana pekerja akan merasa selesa untuk menyuarakan rasa kebimbangan mereka ataupun untuk meminta bantuan dalam perniagaan. Contohnya, pekerja syarikat Starbucks itu berasa takut untuk menyuarakan pandangan mereka dan bercakap dengan pihak atasan mengenai pembangunan pengeluaran dan penyediaan perkhidmatan. Oleh itu, mereka memperkenalkan satu forum terbuka untuk mendorong pekerja tersebut bertanya dan berkomunikasi dengan pihak atasan bagi menyuarakan pandangan, hasrat dan juga idea mereka. Seterusnya adalah readily available information. Komunikasi terbuka di tempat kerja juga bermula dengan setiap kaki tangan menerima maklumat mengenai perniagaan mereka. Mereka juga akan mengetahui latihan dan maklumat lain yang diperlukan untuk menyelesaikan tugasan harian mereka. Ini memastikan pekerja dapat membantu perniagaan untuk mencapai matlamat mereka. Contohnya, budaya organisasi Starbucks yang memudahkan perkongsian maklumat berkaitan perniagaan mereka di samping mempunyai hubungan yang positif antara pekerja serta dapat menginovasikan perniagaan mereka berdasarkan idea yang pelbagai melalui perkongsian maklumat mereka. Seterusnya adalah business leader modeling. Business leader modeling is a part of a culture of openness developed as a result kerana
Perbualan tatap muka yang kerap dengan kaki tangan di berbagai jabatan dan jawatan menunjukkan kepada pekerja bahawa ketua dan pengurus yang lain ada. Ia lebih memudahkan untuk didekati dan bersedia untuk membicarakan masalah di tempat kerja dan menunjukkan komitmen dalam meningkatkan komunikasi. Antaranya adalah mereka mempunyai pendekatan kepimpinan yang memperlihatkan tingkah budaya organisasi di syarikat di antara pemimpin, termasuklah juga dengan ketua pasukan. Dari situ kita boleh lihat mereka akan lebih berkomunikasi bersama ketua maupun pihak atasan. Sebagai pemimpin, pengurus dan juga penelia, mereka juga menekankan pekerja bawahan untuk memastikan bahawa setiap pekerja boleh berkembang di syarikat tersebut. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Masra binti Kasri. Jadi, saya akan terangkan tentang the main key difference between Starbucks Coffee with others. Okay, perbezaan utama adalah budaya organisasi Starbucks Corporation. Budaya organisasi Starbucks adalah budaya kekitaan, penyertaan dan kepelbagaian. Gabungan ciri budaya utama syarikat adalah unik dan spesifik. Jadi sekarang saya akan terangkan tentang organizational culture yang diamalkan oleh Starbucks Corporation yang mempunyai kelainan antara coffee shop yang lain. Okey, pertama ialah servant leadership. Dalam budaya ini, pemimpin, pengurus dan penelia menekankan sokongan kepada pekerja bawahan untuk memastikan bahawa setiap pekerja berkembang di syarikat. Yang kedua, kita ada relationship driven approach. Starbucks juga mempunyai budaya organisasi yang menyokong hubungan mesra antara satu sama lain. Contohnya, di kafe, barista mempamerkan ikatan yang mesra antara satu sama lain. Ciri budaya ini meluas kepada pelanggan dan juga dilayan dengan mesra. Nombor 3, kita ada collaboration and communication. Budaya ini mendorong usaha kolaboratif melalui komunikasi yang berkesan. Di kafe, barista berkomunikasi dengan jelas antara satu sama lain untuk memenuhi pesanan pelanggan. Mereka juga berkolaborasi sebagai satu pasukan untuk menjadikan proses memenuhi pesanan menjadi lebih efisien. Oleh itu, budaya organisasi ini dapat menyokong kecekapan dalam proses perniagaan yang menyumbang kepada kualiti perkhidmatan, pengalaman pelanggan yang positif dan keberkesanan kos perniagaan. Yang keempat pula ialah openness. Keterbukaan adalah ciri utama budaya organisasi Starbucks Coffee. Pada tahun awal pembukaan syarikat, pekerja mempunyai budaya yang takut ketika berbicara dengan orang atasan mereka. Jadi, untuk mengatasi masalah ini, bekas Presiden Berhad memperkenalkan forum terbuka untuk mendorong pekerja bertanya dan berkomunikasi dengan orang atasan mereka. Sebagai hasilnya, budaya keterbukaan berkembang. Melalui ciri budaya ini, Starbucks memberi tenaga kepada pekerja dan memudahkan inovasi dalam perkembangan produk dan penyediaan perkhidmatan. Okey, yang terakhir ialah inclusion and diversity. Starbucks mempunyai dasar anti-diskriminasi yang membentuk budaya organisasi. Dasar ini melarang sebarang bentuk diskriminasi berdasarkan jantina, bangsa, etnik, orientasi seksual, agama, usia, latar belakang, budaya, pengalaman hidup, pemikiran dan idea. Melalui ciri ini, Starbucks memudahkan perkongsian maklumat dan hubungan positif di kalangan pekerja, serta inovasi berdasarkan idea yang pelbagai. Kemudahan budaya ini menyokong motivasi pekerja dan membantu mengurangkan perolehan.
Aspek budaya organisasi syarikat ini juga membuat pelanggan merasa dialu-alukan untuk datang ke kafe Starbucks. Assalamualaikum, nama saya Nuri Isa binti Muhammad dan nombor matrik saya ialah 14 TFT 19F1006. Saya akan menerangkan tentang bagaimana kopi Starbucks melayani pekerja mereka. Yang pertama ialah cara kopi Starbucks melayani pekerja mereka dengan mempengaruhi prestasi pekerja mereka melalui nilai, adat tradisi dan tingkah laku yang berkaitan dengan organisasi perniagaan supaya mereka dapat melakukan tugas mereka dengan sempurna. Yang kedua pula ialah cara kopi Starbucks melayani pekerja mereka dengan mempunyai pendekatan kepimpinan yang mencirikan manifestasi, iaitu tingkah laku organisasi syarikat di antara pemimpin, termasuk korporat dan ketua pasukan. Dalam pendekatan ini, pemimpin, pengurus dan penyelia akan menekankan sokongan kepada pekerja bawahan untuk memastikan setiap pekerja berkembang di dalam syarikat dan tidak ada seorang pun yang kekurangan. Seterusnya ialah cara kopi Starbucks melayan pekerja mereka dengan mengetengahkan kepentingan mengambil berat atau menjaga pekerja sebagai satu kaedah untuk mengoptimalkan semangat pekerja agar pekerja dapat melakukan kerja mereka dengan tenang, selesa dan ceria. Apabila pekerja ini dapat melakukan kerja mereka dengan tenang, selesa dan ceria, mereka dapat saling menjaga antara satu sama lain dan mengambil berat tentang pelanggan mereka juga. Yang keempat ialah cara kopi Starbucks melayan pekerja mereka dengan adanya budaya organisasi yang menyokong hubungan yang mesra dan suasana yang tenang. Sebagai contoh, seorang barista mempamerkan hubungan yang mesra dengan pekerja yang lain kerana mereka bekerja sebagai satu pasukan. Seterusnya yang kelima ialah cara pekerja dilayan oleh kopi Starbucks dengan menggalakkan usaha kolaboratif, iaitu melalui komunikasi yang berkesan. Sebagai contoh, di kafe, barista ini akan berkomunikasi dengan jelas antara satu sama lain untuk memenuhi pesanan yang dipesan oleh pelanggan, dan bukan itu sahaja, mereka juga bekerjasama sebagai satu pasukan untuk memenuhi proses pesanan dengan cepat dan tepat. Seterusnya ialah cara kopi Starbucks melayan pekerja mereka dengan mewujudkan sifat keterbukaan. Ini merupakan ciri utama budaya organisasi untuk menangani masalah yang pada dahulunya pekerja takut untuk berkomunikasi dengan pihak atasan. Forum keterbukaan ini adalah untuk mendorong para pekerja supaya tidak takut untuk berkomunikasi dengan pihak atasan. Budaya ini juga dapat memperkasakan lagi pekerja dalam organisasi. Dan akhir sekali ialah cara kopi Starbucks melayan pekerja mereka ialah dengan adanya dasar diskriminasi, iaitu dasar yang melarang segala bentuk diskriminasi. Sebagai contohnya, jantina, bangsa, etnik, agama, usia, latar belakang kehidupan, pengalaman, cara berfikir dan idea. Dengan adanya dasar ini, maklumat dapat dikongsi dengan mudah dan hubungan positif di kalangan pekerja serta inovasi pekerja daripada pelbagai idea juga dapat dilihat. Fasilitasi budaya ini juga dapat menyokong motivasi pekerja agar mereka lebih yakin dan bersemangat dari semasa ke semasa. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. So today I will explain about version E. So the version is, if you are a Starbucks employee, are you satisfied working with Starbucks? So my answer is yes. I'm very satisfied working with Starbucks. Firstly, it is because the working environment that very positive. For example, there are no gap between manager and staff. All staff are respect each other and working together to achieve company goals. So bagi saya, manager and staff ni, Starbucks punya manager and staff ni, dia memang treat each other tu macam sama je, macam kawan-kawan macam tu. So staff ni dia akan lebih selesa lah untuk bekerja, and semua pekerja pun bekerja happy lah, tak dalam keadaan tertekan. So it's good for Starbucks
and benda ni akan help untuk reach company goals lah, sebab semua happy and environment tu positif je. Alright, so secondly, Starbucks also a successful brand that successfully grows, so that all employees will feel more secure about their job, and all employees will work happily and hunger to make the brand always on top. So seperti yang kita tahu, Starbucks ni memang dikenali lah dekat, kalau boleh dekat setiap daerah tu mestilah ada Starbucks. Dekat shopping mall memang kebanyakannya akan ada Starbucks lah. So Starbucks ni company dia memang well known. So kalau pekerja ni, kalau kita sebagai pekerja pun kita mesti akan rasa terjamin lah, sebab ada pekerjaan yang boleh jamin kita punya kewangan setiap bulan. So pekerja pun akan bekerja lebih happy untuk buatkan brand tu jadi lebih megah dekat dunia. So lastly, what I like the most is the anti-discrimination policy that shape organizational culture. There are no discrimination based on gender, race and life experience. So yang terakhir ni apa yang paling saya suka, sebab sebagai contoh dia tak ada pilih kasih lah, macam perkauman tu tak ada macam mana isu perkauman tu tak akan ada dekat Starbucks ni lah. Maksudnya dia dah terapkan untuk semua respect each other, and kalau ada staff yang tak tahu tentang benda tu, staff yang lain akan bantu. So dari segi kita punya past, kita tak tahu apa and bila kita masuk Starbucks tu dia akan terangkan satu-satu lah. So dekat situ tak adalah isu-isu yang boleh menyebabkan kita down and tak nak kerja macam tu lah. So itu saja dari saya. Terima kasih.